Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan satu resepi istimewa dari negeri Kelantan iaitu nasi kerabu. Resepi nasi kerabu ni agak panjang, jadi tanpa buang masa, jom kita mula. Okey, mula-mula sekali kita rebus ikan terlebih dahulu. Saya menggunakan 8 ekor ikan mabung, 3 asam keping, anggaran 1 inci gula nisan ataupun gula Melaka, garam secukupnya dan juga air. Air ni kena sama paras dengan ikan. Kemudian kita rebus sehingga ikan masak. Dari 8 ekor ikan rebus tadi, 6 ekor kita gunakan untuk sambal kelapa. Kita asingkan tulang dengan isi. Bahan untuk ditumbuk ialah 1 cm halia, 2 batang serai, 5 ulas bawang merah dan 3 ulas bawang putih. Kemudian tumbuk semua bahan-bahan ni. Tak halus sangat pun tak apa. Lebih kurang macam ni lah. Bagi yang belum subscribe, apa kata subscribe dulu dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video terbaru. Keluarkan dulu bahan yang ditumbuk tadi, kemudian kita tumbuk pula isi ikan. Untuk isi ikan ni saya tumbuk kasar-kasar je sebab bila nanti dah jadi sambal kelapa dia akan lebih sedap bila kita tergigit ketulan ikan tu. Untuk sambal kelapa ataupun sambal nyoa ni, saya menggunakan 2 cawan kelapa parut. Kita sangai kelapa parut ni. Sangai ke sangrai ke, bolehlah mana-mana pun. Sangai sampai kekuningan, kita guna api kecil je. Okey, kemudian kita masukkan bahan yang ditumbuk tadi. Dan juga isi ikan. Kemudian gaul rata kelapa parut, bahan yang ditumbuk tadi dan juga isi ikan. Masukkan sedikit garam, perasa ataupun seasoning dan juga gula. Kalau suka boleh masukkan lada hitam yang ditumbuk kasar. Teruskan mengacau ataupun sangai sehingga garing. Ataupun dia dah jadi warna keperangan, macam ni, lebih kurang macam ni lah. Okey, sambal kelapa kita dah siap. Sekarang kita buat tumis nasi kerabu. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 1 labu bawang besar, 1 cm halia, 3 ulas bawang putih dan juga 1 batang serai yang diketuk. Serai ni nanti kita masuk kemudian. Masukkan sedikit air. Kemudian kita kisar hingga halus. Panaskan sedikit minyak. Kemudian masukkan bahan yang dikisar tadi. Tumis sebentar sehingga terbit bau. Kemudian masukkan 2 sudu besar cili giling. Kalau nak letak lebih pun boleh, tak ada masalah. Kemudian masukkan 1 batang serai.
Kita tumis semua bahan ni sehingga pecah minyak. Apabila dah pecah minyak macam ni, bolehlah masukkan 1 cawan santan pekat. Kalau nak guna santan kotak pun boleh. Guna 1 kotak kecil, lebih kurang 200 ml. Kemudian masukkan 1 asam keping, anggaran 2 cm gula nisan ataupun gula Melaka. Masukkan 1 sudu besar budu ataupun pati ikan bilis. Biarkan hingga mendidih. Kemudian masukkan sedikit garam dan juga perasa ataupun seasoning. Renyah hingga pekat dan pecah minyak. Okey, setelah pecah minyak, kita keluarkan asam keping supaya kita punya tumis ni tak terlebih masam. Okey, dah siap kita punya tumis nasi kerabu. Sekarang kita buat nasi biru pula. Saya gunakan 3 cawan beras basmati yang telah direndam dengan bunga telang dan dicampur dengan sedikit pewarna biru. Okey, kemudian masukkan 2 helai daun pandan yang telah disimpul, 1 batang serai yang telah diketuk, 3 helai daun limau purut. Masukkan air secukupnya mengikut jenis beras. Kemudian masak seperti biasa. Okey, ini dia hasilnya nasi kerabu biru yang telah siap. Sekarang kita buat solok lada. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 3 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih, setengah sentimeter halia dan 1 batang serai. Kemudian tumbuk semua bahan-bahan ni. Tak halus sangat pun tak apa. Keluarkan bahan yang ditumbuk tadi dari lesung dan ketepikan sebentar. Kemudian tumbuk isi ikan rebus. Yang ni saya gunakan 2 ekor yang kita rebus tadi tu. Dan tumbuk kasar saja. Masukkan 1 cawan kelapa parut. Kemudian tumbuk bersama dengan isi ikan. Satukan semua bahan yang ditumbuk tadi dalam pinggan ataupun mangkuk yang sesuai. Kemudian masukkan serbuk lada hitam kasar. Kalau nak guna lada hitam yang biji, boleh tumbuk bersama dengan bawang tadi. Masukkan 1 biji telur. Masukkan sedikit garam. Dan juga serbuk perasa ataupun seasoning. Kemudian gaul rata semua bahan-bahan ni. Telur yang kita gunakan ni bukan sahaja memberikan rasa lemak, tapi dia juga berfungsi sebagai gam dan menjadikan inti solok dapat bercantum ataupun melekat dan tak berderai apabila kita sumbat ke dalam lada solok nanti. Sediakan 10 biji lada solok ataupun cili hijau. Cili ni kita belah 2 dan buang biji. Kemudian masukkan inti solok ke dalam cili. Buat hingga habis, kemudian susun ke dalam periuk. Kemudian siram dengan santan sederhana cair ke atas solok. Yang ni saya guna anggaran 1 cawan, tapi tak habislah, kita agak-agak je dia kena semua dekat lada solok tu, kira dah okey lah.
Kemudian kita rebus guna api kecil saja hingga santan kering dan cili masak. Ini dia hasilnya solok lada yang telah siap direbus. Sekarang kita buat ikan celup tepung. Bahan-bahan yang digunakan ialah 2 cawan air, 2 cawan tepung gandum, Okey, ini bahan rahsia dia. Ikan celup tepung kita akan kekal rangup walaupun dah sejuk, iaitu masukkan 2 sudu besar margarin. Masukkan garam secukupnya, sedikit serbuk kunyit. Saya masukkan juga beberapa titis berwarna kuning. Kemudian kisar semua bahan-bahan ni dan masukkan ke dalam bekas yang sesuai. Sementara tunggu minyak panas, kita lap ikan dengan tisu ataupun kitchen towel supaya nanti adunan tepung ni dapat bersalut dengan ikan. Celup ikan ke dalam adunan dan pastikan ikan bersalut rata dengan adunan tepung. Kemudian goreng sehingga kuning keemasan dan garing kedua-dua belah ikan. Setelah garing, angkat dan toskan. Ikan celup tepung kita dah pun siap. Okey, adunan ni sesuai juga untuk goreng cempedak ataupun untuk goreng pisang. Sebagai pelengkap nasi kerabu, kenalah ada ulam, sambal dan juga budu. Untuk resepi sambal, boleh tengok link di description. Okey, terima kasih menonton. Selamat mencuba nasi kerabu untuk Cik Abel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.